Selamat pagi sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan. Mahathir lawan Anwar. Dendam politik belum tamat. Tuh, sejarah panas penuh konflik. Sejarah panas penuh konflik. Okey. Mahathir dan Anwar. Adakah mereka masih berdendam? Hari ini kita ulas satu perseteruan paling lama dalam sejarah politik Malaysia, yaitu Mahathir lawan Anwar. Dulu guru dan murid, sekarang musuh politik paling tegar dalam sejarah. Soalannya, dendam politik ini sudah tamat atau dibuka semula? Sebelum saya teruskan tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bagi anda yang memiliki sedang sakit, apapun jenis penyakit, kencing manis, darah tinggi, buah pinggang, diabetik, kanser, sakit otak, sakit mulut, sakit mata, sakit telinga, buasir, lemah badan, lemah tenaga badan, batin, apa sajalah. Susah mau beranak, apa sajalah ya. Bagi anda yang ada masalah ini, saya ingin perkenalkan satu produk daripada For Life Research Malaysia Sdn Bhd. Ini adalah syarikat saintis. Syarikat penyelidikan saintis yang mana telah berjaya menemui transofektor yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 400% kekuatan. Anda boleh sembuh daripada penyakit melalui imun badan yang kuat. Jadi bagi anda yang sudah memang perlu, jangan berkira-kira. Bagi anda yang perlu, yang betul-betul serius sahaja sila hubungi saya. Yang benar-benar serius mau sembuh, yang sanggup beli sila tanya saya. Yang sekadar mau bagi tahu saya peminat kamu, tak payahlah. Okey, bagi anda yang mau sembuh, saya boleh bantu anda. Saya boleh bantu anda. Okey, hubungi saya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Asalnya sekutu, sekarang musuh. Paling tegar. Anwar naik di bawah Mahathir. Datuk Seri Anwar Ibrahim sertai UMNO pada tahun 1982 atas pelawaan Mahathir. Mahathir akhirnya mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan. Dan selepas itu timbalan Perdana Menteri yang pada waktu itu dianggap pewaris. Tapi pada tahun 1998, Mahathir tiba-tiba memecat Anwar atas isu kononnya ada salah laku. Itu kemudiannya tercetus reformasi 1998, era gelap dalam politik Malaysia akhirnya bermula. 20 tahun kemudian bersatu semula tapi tidak lama. Selepas 20 tahun, pada tahun 2018, Mahathir dan Anwar tiba-tiba bersatu semula untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib Tun Razak. Mahathir jadi Perdana Menteri, Anwar diberi janji peralihan kuasa. Tapi lepas 22 bulan, Mahathir letak jawatan dan kerajaan PH tumbang. Anwar akhirnya tidak sempat jadi Perdana Menteri ketika itu. Ramai percaya Mahathir mungkir janji. Sekarang, Mahathir kembali serang Anwar secara terbuka. Baru-baru ini, Mahathir tuduh kerajaan pimpinan Anwar gagal membela Melayu. Kata-katanya mirip strategi untuk bangkitkan kemarahan Melayu luar bandar. Anwar pula jawab dengan sinis, menempelak Mahathir dengan sejarah lamanya. Rakyat kini melihat ini sebagai episod baru dalam dendam lama yang belum padam. Apa Mahathir mahu sebenarnya? Mahathir tahu dia tak mungkin jadi Perdana Menteri lagi. Tapi dia masih mahu jadi kingmaker. Walaupun dia pernah sebut, kalau dia jadi Perdana Menteri, dia akan buat ini. Tapi dia tahu dia tidak akan jadi Perdana Menteri lagi. Tapi dia masih mahu jadi kingmaker. Dia mungkin mahu, nombor satu, mungkin mahu menjatuhkan Anwar sekali lagi. Beliau mungkin juga mahu untuk mengangkat tokoh lain ikut acuan dia. Dia juga mungkin mahu atau pastikan warisan politiknya tidak dilenyapkan oleh reformasi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Mahathir dan Anwar bukan sekadar tokoh. Mereka adalah simbol dua ideologi berbeza. Satu mahu orde lama diteruskan. Satu lagi mahu ubah sistem. Tapi sampai bila rakyat jadi mangsa perseteruan mereka?
Adakah masa depan politik kita masih dikawal dua watak lama ini? Anda lihat dan nilai sendiri. Tulis komen, jangan lupa subscribe tuan-tuan dan puan-puan. Kita jumpa lagi, bye-bye. Kita teruskan analisis kita pagi ini. Saya tidak mau bercakap membelit-belit, terus pada tajuk. Siapa layak ganti Anwar Ibrahim? Tegas, analytical, debat terbuka. Tegas, analytical, debat terbuka. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau Anwar Ibrahim bersara atau tumbang pada hari ini, kalau Anwar Ibrahim bersara atau tumbang pada hari ini, siapa paling layak ganti jadi Perdana Menteri Malaysia? Mari kita bincang nama-nama besar yang disebut sekarang dan nilai siapa paling bersedia ambil alih kerusi panas Putrajaya. Nombor 1. Tapi sebelum itu, sebelum saya berikan nama yang nombor 1, bagi Anda yang ada masalah kesehatan, kencing manis, sakit buah pinggang, kolesterol, darah tinggi, diabetes, apalagi ya, sakit buah pinggang, sakit jantung, sakit paru-paru, sakit mata, sakit otak, sakit telinga, sakit hidung, sakit mulut, buasir, sakit badan, lemah tenaga batin, apa saja penyakit kamu yang ada sekarang, saya ingin kenalkan satu produk daripada For Life Research Malaysia Sdn Bhd. Ini research company, ya. Ini adalah For Life Research Malaysia Sdn Bhd. Syarikat saintis. Pendek cerita dia supaya tuan-tuan dan puan-puan faham. Ini syarikat saintis, ya, syarikat saintis. Produk dia produk transfer factor, boleh meningkatkan imun badan tuan-tuan dan puan-puan sehingga 400% kekuatan tubuh badan. Dengan kekuatan yang begini besar, badan kita boleh sembuh dari penyakit kerana imun kita yang kuat. Bagi anda yang betul-betul sudah terdesak mau sembuh, hubungi saya. Yang tak mau sembuh, tak payah hubungi saya. Nanti menyusahkan saya saja. Yang benar-benar mau sembuh, yang sanggup membeli produk untuk sembuh, yang betul-betul sahaja, hubungi saya, ya. Okey, yang hanya mau ganggu saya tak payah. Kemarin sudah banyak produk ini saya hantar kepada doktor juga ada, pada lawyer, kepada engineer, kepada cikgu-cikgu, banyak yang ambil produk ni. Okey, kita teruskan. Nomor 1, Rafizi Ramli, of course, strategi dan statistik. Dikenali sebagai arkitek kemenangan Pakatan Harapan 2018. Beliau seorang pakar strategi, bijak dalam data, kuat berhujah. Kini beliau adalah Menteri Ekonomi. Walaupun ada kritikan, dia paling konsisten dalam menjelaskan dasar-dasar negara. Kekuatan beliau seorang yang sangat bijak, sangat lantang, sangat cekap. Cabaran pula, beliau ada hubungan yang tegang dengan orang dalam kerajaan dan terlalu tegas. Okey, nombor 2, of course, ini adalah wajah lembut reformasi. Disebut sebagai wajah lembut reformasi iaitu Nurul Izzah. Beliau anak kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi tetap berdiri di atas kapasiti sendiri. Sudah menjadi MP selama 2 panggal. Beliau seorang yang berprinsip dan tidak gila kuasa. Beliau seorang yang popular di kalangan anak muda dan wanita. Kekuatan beliau adalah beliau seorang yang bersih, penuh dengan empati, tenang. Tapi cabaran beliau adalah imej beliau terlalu lembut, kurang agresif dalam perebutan kuasa. Nombor 3, what the toot? Ini saya tak sangka langsung. Nampaknya Syed Saddiq termasuk dalam senarai. Syed Saddiq boleh jadi wakil suara muda. Beliau yang merupakan bekas Menteri Termuda adalah juga pengasas Parti Muda. Lantang tentang pendidikan, tentang kebebasan institusi dan reformasi. Tapi partinya kecil dan masih tidak ada tapak kukuh. Kekuatan beliau muda, semangat tinggi dan fasih. Cabaran pula tiada sokongan majoriti, imej yang populis dan isu kes mahkamah. Tokoh-tokoh lain, tuan-tuan dan puan-puan, ada juga nama tokoh-tokoh lain.
Contohnya Saifuddin Nasution, Fahmi Fazil, atau Muhammad Ammar. Wah, Muhammad Ammar pun masuk juga dari PAS. Tapi mereka lebih dilihat sebagai team player, bukan front runner PM. Untuk ganti Datuk Seri Anwar Ibrahim, perlu aura nasionalis, perlu aura nasional dan lintas kaum. Ini satu cabaran yang besar. Secara kesimpulan, siapa paling layak? Kalau ikut kemampuan teknikal, Rafizi Ramli of course paling layak. Kalau ikut simpati rakyat dan prinsip, Nurul Izzah paling selamat. Kalau nak lonjak suara muda, Syed Saddiq jawabnya. Tapi, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, politik Malaysia bukan pasal kelayakan semata-mata. Ia tentang siapa boleh kumpul kuasa, bina kepercayaan dan tahan tekanan. Jadi, siapa pilihan korang? Tulis di komen, siapa pilihan korang. Kita jumpa lagi. Bye-bye.